Saya dewasa dengan televisyen. Waktu itu belum ada media sosial. Justru antara saluran TV kegemaran saya ialah Suria. Dan ditakdirkan pula saya kini menerbitkan rancangan berita dan ehwal semasa untuk Suria. Tahun ini Suria berusia 25 tahun. Sepanjang kewujudannya, ramai personaliti tanah air yang dewasa bersama Suria. Ada juga yang mengembangkan sayapnya ke negara jiran. Sempena Jubli Perak Suria, saya bertemu dengan beberapa ikon Suria yang menyinari hidup anda. Merata dunia, tujuan mencari rendah yang istimewa untuk dipelajari. Sungguh ku suka cita bila ku dapati rendah yang ku mencari adanya di sini Rembah. Terima kasih. Dan Rembah. Hello, Najib Ali. Wah, seronok dapat jumpa. Silakan. terima kasih. Unik sungguh uniknya, mungkin semua bertanya. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya nak tunjukkan Najib untuk lihat sama-sama ni. Bukan main lagi Menari bumi. Tengok tu. Ha. Wah. Aktif sangat So, sejuri mudanya semua orang. Najib boleh gambarkan reaksi anda pada 25 tahun yang lalu ni. 25 tahun. Saya berumur tahun mungkin dalam 33 tahun kot. 34, 35 tahun saya rasa. Dan pada waktu itu saya ingat lagi Anda menjadi salah satu wajah Suria pada waktu. Dan saya juga mereka tari, menolong arah promosi tersebut. Kerana Najib ni keterampilannya penting. Jadi bila ditugaskan untuk mereka tari dan memperagakan pakaian ini, saya nak cari warna oranye Suria itu sangat susah pada waktu itu. Jadi saya pergi telefon kawan saya yang seorang stylist itu pukul 12 malam. Dia seorang stylist, dia pergi rumah dia, saya cari dalam kabut dia dapat oranye itu dan saya pagi-pagi dah buat rancangan itu. Dan itu satu peristiwa yang tak dapat saya lupakan kerana saya telah menyusahkan orang untuk mendapatkan warna oranye yang saya hendak. Jadi apa yang terpahat dalam fikiran anda pada waktu itu tahun 2000? Akhirnya saluran masyarakat Melayu kita mendapat saluran TV Melayu. Saya rasa it came at the right time. Pada waktu itu saya di mana pada tahun 2000, 2001, 2002, pada waktu itu Asia Bagus baru saja mulai untuk tutup penerbitan rancangan itu. Dan saya dalam proses pemikiran masa depan saya, apa saya nak buat sebenarnya? Adakah saya nak menginap terus di Jepun untuk belajar bahasa Jepun dan menerbitkan rancangan di sana, ataupun pulang untuk menubuhkan syarikat dan menerbitkan rancangan-rancangan di Singapura. Dan saya terfikir bahawa pada waktu itu Najib Ali ini adalah produk daripada masyarakatnya. Saya menjadi Najib Ali kerana galakan, kerana kepercayaan dan sokongan masyarakat saya. Jadi oleh kerana itu saya rasa baiklah saya pulang ke tanah air untuk terus berbakti dan menyumbangkan balik kepada dunia industri hiburan. Dan pada waktu itu juga saya ada idea, di mana idea saya adalah kalau saya nak mulai terbitkan rancangan, saya memastikan bahawa rancangan-rancangan saya itu akan terus mendefinisikan apa sebenarnya Singapore Malay Entertainment. Lain daripada Malaysia dan lain daripada Indonesia. Najib, anda disifatkan sebagai seorang yang versatil. Semua boleh buat. Anda boleh mengacara, anda boleh menyanyi, anda boleh menari, mengarah dan kini juga seorang usahawan. Apa lagi yang belum Najib Ali cuba? Saya sebenarnya bila saya bermula di dunia hiburan ini, saya berkecimpung dalam dunia pementasan musikal.
dengan Dick Lee bersama Ong Keng Sen, kita telah menerbitkan the first Singapore musical Beauty World, diikuti dengan Fried Rice Paradise dan sebagainya. Jadi musical adalah my first love gitu. Jadi ada juga rancangan dalam fikiran saya nak buat mengarah sebuah film musical. Mungkin saya tak tahu, mungkin berapa tahun ini akan datang, mungkin ini idea yang sedang saya fikirkan pada waktu ini. Apa yang buat anda Najib Ali ini? Mungkin dari kecil dulu sifat curiosity saya, ingin tahu. Ya. Satu ada dah keluar, mungkin juga ada sifat kebolehsuaian saya, adaptability saya. Ya. Dalam mana pun anda letak saya akan adapt. Saya akan cari jalan untuk menyesuaikan diri saya pada saat itu, pada kelompok mana pun. Adaptability inilah sangat penting dalam, lagi-lagi pada waktu ini, saya rasa. Terutama sekali dalam dunia media juga dunia yang media. Melalui evolusi, perubahan. Bercakap tentang penyesuaian, perubahan. Suria dari tahun 2000, sekarang tahun 2025. Wow. Dari kacamata Najib Ali sendiri, apa yang Najib lihat evolusi televisyen Melayu ni? Saya rasa segalanya telah berubah apabila kedatangan kemunculan teknologi yang baru dan canggih. Dengan adanya fenomena media sosial, semuanya dah bertukar. Tabiat kita menonton, dulu kita ada appointment viewing. Hari Selasa, 8.30 malam ataupun Sabtu, 7.30 malam, kita datang untuk menonton. Tapi sekarang berita tidak. 8 malam. Ya, berita 8 malam. Detik berapa tak tahu. Jadi itu menjadi kita punya tontonan, kehendak kita, kemahuan kita nak pergi sana. Tapi sekarang dah bertukar, kita tak tahu di manakah sebenarnya, sekarang tabiat mereka menonton di mana, bila masa, itu semua dah bertukar. Jadi bagi saya sebagai penerbit juga telah mencabar keadaan sedemikian. Jadi bagi saya, apa yang telah saya lakukan sekarang, kita lihat adalah bagaimana sebagai seorang penerbit, cabarannya adalah siapakah sebenarnya penonton saya. Siapa, my target audience tu siapa. Dan itu satu. Dan lepas tu bagaimana kita nak memancing mereka untuk sekarang untuk menonton kita pula. Kerana perhatian adalah komoditi yang paling berharga pada saat ini. Jadi itu menjadi tugas yang paling kompleks sekarang ini. Kalau dulu kita ada penyanyi terkenal atau seorang personality yang tersohor, Dia jadi hook. akan jadi hook, akan menjadi ratingsnya ada. Tapi sekarang juga dating tidak memainkan peranan, tapi untuk mendapatkan rating tu kita harus mengetahui data-data, algoritma, pemasaran bagaimana. Ini satu yang sangat asing bagi saya tapi exciting bagi saya juga. Okey Nosha, ini satu perkara yang sangat pelik, hairan tapi benar. Di Singapura ni ada orang seperti saya menjalani perkhidmatan negara bukan dengan Angkat senjata. Angkat senjata. Tapi menghiburkan para tentera kita. Ini tempatnya, ini di sinilah adanya atau tempatnya saya mendalami dunia seni pementasan dan dunia seni hiburan. Ini adalah Singapore Armed Forces Music and Drama Company. Pada 80-an, akhir 80-an saya berada di sini. Dan di sinilah saya mula mengenali diri saya ataupun mempelajari diri saya, menyemaikan sifat ingin tahu saya tentang dunia seni hiburan. Di sinilah saya tahu yang sedar bahawa dunia seni hiburan ini harus mempunyai ilmu untuk menjadi seorang artis yang baik. Bagaimana ni anda dipilih? Pada waktu itu saya belum famous lagi lah. 17-18 tahun. Tapi sebelum tu saya telah memasuki peraduan adu bakat. Jadi orang di dalam MDC Music Drama Company, salah seorang dia dalam Memshida namanya yang menonton rancangan tu. Jadi dia suruh saya, kau ada bakat sedikit, datanglah untuk uji bakat. Jadi bukannya dia panggil terus dan masuk diserapi ke Music Drama Company. Jadi kita harus audition. Dalam audition tu Jack New adalah officer saya. Jadi dia yang telah menyuruh saya berlakon dan lepas tu kita ada menari, kita ada menyanyi dan sebagainya. Dan kita dalam uji bakat tu tak tentunya kerana masih lagi nak buat BMT, Basic Military Training. Selepas Basic Military Training itulah saya telah dipanggil ke Music Drama Company. Kita juga berlayar. Kita telah pergi ke Taiwan, pergi ke Brunei untuk menghiburkan para tentera kita. Itu kerja saya. Bagus Hey hey teman. Wah, Nosha, macam-macam memory kembali kepada fikiran saya sekarang. Di sini adalah lapangan, pagi-pagi kita berada di sini untuk berbaris.
setelah kita menambil nama-nama kita, jadi kita mulakan aktiviti kita di studio, music studio di situ, tarian di situ, kostum di situ dan sebagainya. Dan bila kita salah dalam praktis dan kita kena denda. Dendanya matahari ni terik ni kadang-kadang pagi kita belajarlah ke joget di sini. Belajar kita punya exercise semua di sini. Kalau okey kita masuk dalam ada aircon. Taklah seteruk orang-orang pegang senapang ya, seronok sekali. Dan walaupun kecil, tapi saya rasa apa yang saya dapati dari tempat ini sangat-sangat berharga. Terima kasih semua agar kau terhibur. Terima kasih semua. Ingin ku memperjuangkan seniku hanya dengan restu. Wahai teman, aku akan kena segala jasamu setulus hati. Wahai teman, Destinasi hidup penuh dengan belantara. Rolling. Nurza, inilah sejarah hidup saya. Kita bermula dengan adu bakat Super Akhir 82. Saya belum lahir lagi. Ya ke? Wah, Lepas legend. tu, ini adalah saya punya penglibatan di Music Drama Company dan beberapa foto-foto di Asia Bagus dulu. Di Asia Bagus kita ada membuat satu boneka. Ini satu ni dulu $500 tau. Wow. Untuk pembina-binaan Indonesia, orang Jepun. Dan yang lucunya, saya ingat lagi bila saya melancarkan album unik ni, ramai daripada orang penonton adalah orang Jepun. Mereka tak faham apa. Dangkong lah, dangkong. Gelik semua. Semua menyanyi, tapi semua nyanyi gelik. Semua gelik, tapi tak tahu sama ada mereka tahu maksudnya ke tidak. Bila saya memperkenalkan orang Melayu Singapura atau lagu-lagu Melayu kepada orang-orang Jepun. Ya. Dan Najib, ini merupakan hazanah-hazanah lama anda, sejarah lama anda dan kini anda pengarah, anda menerbitkan, anda juga merupakan seorang usahawan. Kenapa mahu membuka syarikat penerbitan sendiri? Kalau dilihat dari sini, Najib Ali ni dia nak berbagai-bagai, macam-macam dia nak buat. Jadi saya perlukan seseorang penerbit yang punya skill set yang lain daripada saya untuk memberikan rangka untuk saya bekerja, untuk memastikan bahawa ada sistem untuk mencapai matlamat saya. Apa bezanya menjadi seorang insan yang berkarya dengan menjadi seorang usahawan dalam penerbitan ni? Walaupun orang panggil saya usahawan, tapi saya melihat diri saya sebagai tetap orang yang kreatif. Ya? Saya will look at the bigger picture. Bigger picture itu penting bukan kerana Syok sendiri, kerana bigger picture itu apakah objektif saya, visi dan misi saya dalam satu production yang saya buat. Ini dari mana anda dapat ilham ataupun apa yang memotivasikan Najib Ali hingga hari ini? Segala yang saya lakukan ni saya lihat sebagai amanah. Kerana Suria hanya satu. Satu lagi saya suka sekali, motivasi saya adalah mengetahui apa yang sedang berlaku dalam fikiran anak-anak muda kita. Kerana saya menggunakan pengalaman saya mengharapkan dengan adanya anak-anak muda yang lebih canggih, lebih bertauliah tentang teknologi, dalam kedua-dua dunia ini bila kita bergabung ni apa akan terjadi, saya rasa. Itu belum lagi saya pastikan dan ini yang membuat saya sangat teruja untuk terus berkarya di dunia seni hiburan ini. Dalam banyak gambar, terperasan gambar yang ini. Anda bersama dengan Naomi Campbell. Oh, ini adalah pembukaan sebuah fashion cafe di Indonesia. Dan Naomi, Claudia Schiffer dan Najib Ali telah dijemput untuk membuka launch level-level antarabangsa. Dan ni cakap pasal fashion ni, kalau cakap pasal Najib, mesti tahu Najib ada fashion yang unik. Jadi Azni pereka fashion untuk baju-baju Najib selama 30 tahun. Wow. Jadi bukan saja untuk my appearance, penampilan saya, tapi juga semua rancangan-rancangan saya dia yang telah mereka
Jadi Asni, sepanjang 30 tahun ni, anda mesti tahu apa sebenarnya cita rasa Najib Ali ini. Selalunya adalah ciri-ciri kelainan. Filosofi saya adalah bila kita mendapat sesuatu kerja tu atau projek tu, kita selalu melihat dari sudut kelainan. Always strive to be different. Kerana dalam fashion ni, siapa yang saya telah belajar adalah I must not be sentimental dengan saya punya kerja. Itu filosofinya adalah let's move on, like make the future better by developing the past always. And saya suka dengan filosofi tersebut. It's not here. As you can see, I'm all by myself. ナジフがいないんですけれども、どこへ行っちゃった。もうやだ、いつもこういうのばっかり来てくるから。What happened to your outfit? This is my outfit dedicated to Asia Bagus Nigeria too. Saya sebenarnya membesar menyaksikan Najib Ali rancangan Asia Bagus. Bagaimana bakat anda dikesan untuk menjadi pengacara Asia Bagus ni? Tahunnya 1993. Wah. Saya dulu sangat aktif dengan dalam dunia muzik, underground music Singapura, clubbing music dan sebagainya. Dan pada waktu itu Zouk baru buka dan di situlah saya telah belajar mendengar muzik, apresiasi house music, techno music dan sebagainya. Asia Bagus, and right now I'm going to sing for all of you here and at home. Dan pada waktu itu orang daripada Jepun, produser Asia Bagus sedang dia menjelajah ke Asia untuk mencari host untuk Asia Bagus. Dan mereka telah melihat saya dan telah nampak saya di situ. Saya panggil budak tu, kita interview dia. Dan pada waktu yang lucunya, saya telah ke menu ramah dan ada dalam 5 orang di situ, semuanya wah, orang-orang besar Fuji Television. Dan saya datang dan soalannya pada saya adalah, siapakah mereka fashion terkenal yang anda suka pada waktu itu? Dia tanya pada saya. Dan saya tanyalah Jean-Paul Gaultier, saya suka Biake, saya suka dan sebagainya. Dan dia kata, okay, you got the job. Satu soalan saja tentang siapa mereka fashion yang saya suka, ataupun mungkin saya tak tahu kenapa begitu, dia tak tanya lain daripada lain. Mungkin saya dah lihat keupayaan saya, cara saya mengacara mungkin, dan itulah satu soalan. Bagaimana anda mengaplikasikan pengajaran di Jepun tu ke Singapura? Saya bekerja dengan Fuji Television selama 10 tahun. Dan satu perkara yang saya hormat sangat tentang orang Jepun ni, mereka sangat menghargai dan menghormati pembikinan seni. Segala seni. Dan satu perkara filosofi yang saya suka adalah mereka percaya bahawa mereka percaya kepada, or the champion the idea of culture of interpretation rather than culture of imitation. Tapi mereka tahu jati diri mereka. Budaya interpretasi ini saya aplikasikan di Singapura sendiri saya. Jati diri sebagai seorang anak Singapura. Sensibility saya sebagai seorang anak Singapura dan sensitivity saya sebagai seorang anak Melayu Singapura. Itu tidak harus kita lupa, saya rasa. Dan itulah ciri-ciri yang telah saya belajar dan sampai sini saya praktiskannya. Ini bercakap tentang Najib. Ada satu lagi Najib, iaitu Najib di seberang tambak. Jadi mungkin Najib boleh kongsi tentang kejadian tersebut. Apa antara pengajarannya? Memang banyak pengajaran di situ. Di sosial media ni pada waktu itu sangat baru untuk saya. Saya tak tahu bagaimana untuk reaksi saya tu saya sangat bingung. Tapi pengajaran yang utama yang telah saya belajar di situ pada waktu itu adalah jangan cepat melatah. Saya rasa bila kita berdepan dengan kontroversi di sosial media ini. Susulan daripada kontroversi tersebut, adakah ia menjejas sikit sebanyak penglibatan anda di Malaysia? Ni kira ada rasa serik sikit tak? Pada waktu itu saya menjadi juri kepada Maharaja Lawak di Malaysia, sebuah rancangan sangat terkenal Dan saya ada suatu waktu itu kerana isu tersebut saya telah di-ban untuk masuk ke Malaysia selama mungkin 2 tahun ke 3 tahun. Sedih sedikit, tapi tak serik kerana setelah 3 tahun, 2 tahun setengah Maharaja Lawak kembali lagi dan saya telah diundang lagi. Dan saya sangat gembira pada waktu itu kerana bila saya datang di situ, sambutan yang saya terima oleh para penonton Maharaja Lawak was very good, right? Diorang bertepuk tangan, ada berteriak, ada pelikat Najib Ali dan sebagainya, welcome back dan sebagainya. Itu saya rasa sangat teruja dan very grateful untuk kembali ke rancangan tersebut. Malam yang ceria. Najib Ali. Suria, terima kasih. MD, terima kasih kerana telah memberikan saya peluang dan amanah untuk saya ini. Terima kasih. Najib Ali! Terima kasih kerana siapalah saya tanpa kalian semua. Terima kasih. Hey.
titis kasih suci semai jiwa. Dangkung taka taka dangkung taka taka dangkung 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 taka taka dangkung taka taka dangkung 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 taka taka dangkung taka taka dangkung 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 taka taka dangkung taka taka dangkung dangkung dangkung. Anda banyak sekali rancangan-rancangan penerbitan anda. Mana satu rancangan yang paling memberi kesan ataupun paling puas hati bagi anda? Suatu yang sangat rumit mungkin saya dan mengambil masa untuk menerbitkan adalah sebuah rancangan hiburan tapi dipanggil Kepak Bimbing. Itu adalah pencapaian yang besar bagi saya kerana ia merupakan sebuah rancangan di mana saya ditugaskan untuk menerbitkan rancangan yang mempunyai isu-isu berat seperti perkahwinan, perceraian, soal wang, soal mak mertua dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak lakukan ini untuk balance the issue of entertainment dengan sesuatu yang Message ada yang pembelajaran dan mesejnya itu. Jadi itu satu tugas yang sangat. Najib, dengan pengalaman anda yang cukup luas, anda tentu saja boleh mengukir nama di luar negara, terutama sekali di Jepun. Kenapa mahu kembali ke Singapura ni? Pernah rasa menyesal tak? Saya tak menyesal di Singapura kerana kerja-kerja saya lebih bermakna. Kerana dalam kehidupan ni kalau kita nak membuat sesuatu tu kita harus, apa yang kita lakukan tu harus connect, relevant dan align dengan masyarakat. Di Jepun mungkin diorang tak tahu siapa saya. Tidak ada makna bagi saya. Saya adalah seorang novelty. Bagi sini saya rasa berbakti, saya menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Saya di sini bukan nak menjadi seorang legend ataupun ikon ataupun role model. Saya nak jadi seorang yang dikatakan point of reference, titik rujukan. Di mana bila orang anak muda nanti nak buat rancangan, ada rancangan Kepak Bimbing lah, diorang dapat balancekan isu yang ini begini. Ada rancangan talk show Najib Ali lah, Poet Tertarik, ada rancangan kaki nyanyi lah, ada berani nyanyi. Jadi bila saya menjadi titik rujukan dalam dunia popular culture ini, saya gembira. Kerana saya telah berjaya untuk menjadi bahan untuk mereka meneruskan kerja-kerja seni mereka. Najib, dalam syarikat anda juga menubuhkan Unik. Adakah Unik ini salah satu pencarian Najib Ali, prodigi Najib Ali? Bagi saya, every generation creates their own tradition. Setiap generasi mencorak budaya mereka sendiri. Jadi Najib Ali 1.0 ni telah mencorak budaya TV mereka, budaya TV, budaya pementasannya, stylenya dan sebagainya. I don't think there will be the next Najib Ali. Kerana pengalaman dan pengaruh anak-anak sekarang pun lain. Teknologi memainkan peranan yang penting sekali. Apakah pengaruh daripada TikTok, apakah pengaruh daripada Instagram sekarang ini. Jadi saya ingin sekali melihat perkembangan tersebut. Bercakap tentang dunia hiburan, Singapura ni kecil berbanding dengan negeri luar. Jadi mampu tak bakat-bakat di Singapura ni menembusi pasaran serantau, pasaran antarabangsa? Apa ciri-ciri yang diperlukan agar mereka dapat bertakat hingga ke tahap itu seperti Najib Ali sendiri? Kita dah lihat kenyataannya bahawa ramai daripada bakat-bakat kita yang aktor dan sebagainya telah berada di Malaysia dan mereka berjaya di Malaysia. Dan bila saya berbual dengan penerbit-penerbit terkenal di Malaysia, saya tanya kenapa awak suka bekerja dengan aktor ataupun pelakon-pelakon Singapura. Mereka mengatakan bahawa pelakon-pelakon Singapura ini mempunyai disiplin yang sangat kuat. Kedua adalah kita harus mempunyai prinsip. Prinsip itu segala yang saya lakukan adalah melalui semangat atau passion. Tapi passion tu kadang-kadang api passion tu boleh pudar. Jadi kalau kita nak membakar terus, passion is not enough. Kita masih ada visi. Jadi visi inilah saya rasa mereka yang ingin keluar ke negara lain dan mereka haruslah mempunyai visi dan juga disiplin untuk memastikan memenuhi cita-cita mereka. 30 tahun saya mempunyai visi lain. Jadi setiap fasa hidup itu kita reinvent ourselves. Ya, this reinvention itu adalah penting. Ya. Baiklah, terima kasih Najib Ali atas perkongsian anda. Saya juga sebagai karyawan media cukup bersemangat apabila mendengar kata-kata Najib Ali. Baiklah, ayo kita bergambar. Merata dunia